penggunaan dua jenis ayat. Macam mana kita nak guna dua jenis ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, ya, dalam penulisan kita, dalam percakapan kita, dalam pembacaan kita, ya. Cuba kita tengok dulu contoh alif. Ini alif, ya. Mana contoh satu lah. Okay. Nah, ini anda cuba tulis dalam apa ni, dalam Jawi, ya. Cuma tak lengkap lah huruf ni. Kalau macam ni ngor lah ni. Tapi tidak ada ngor dalam apa ni, dalam huruf Arab ni, jadi anda guna ghin sajalah. Misalnya seorang yang, ni yang boleh baca seorang yang atau ini seorang yang. Okey. Katakan kita ada 3 ayat yang kita susun menjadi satu apa ni orang kata, bukan paragraf lah, dalam satu ungkapan seperti ini. Contohnya kita kata, kawan saya seorang yang baik hati. Kita guna dulu ayat-ayat selapis, ya, ayat-ayat selapis. Iaitu ayat-ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Yang satu lagi itu, iaitu ayat jumlah fi'liyah, kita guna fi'il dan fa'il. Itu ayat-ayat selapis, makna ayat-ayat yang yang mudah. Ya. Baik, di sini kita ada 3 ayat. Kawan saya seorang yang baik hati. Baik hati kita dah tahu dah dalam bahasa Arab. Apa dia baik hati? Tayyib. Tayyib. Orang nama taib ni dia lah. Cuma kita orang Melayu ni kita tak suka sebut tasdid. Kita kata tayyib, kita kata taib. Muhammad Taib contohnya. Itu sebenarnya tayyib, baik hati. Ya. Okey. Baik. Jadi di sini kita ada 3 ayat ni. Kawan saya seorang yang baik hati. Ayat keduanya, dia suka menolong orang lain. Ayat ketiga, setiap hari dia menziarahi jirannya. Okey. Kalau kita nak, orang kata nak terjemah lah, kita nak sebut dalam bahasa Arab. Makna tadi, makna kawan saya seorang yang baik hati itu, kalau kita nak ungkap dalam bahasa Arab, macam mana bunyinya? Kawan saya sadiqi, ya. Ni macam ni. Sadiqi, kawan saya. Seorang yang baik hati, rajulun, baik hati, tayyib. Jadi kita kata sadiqi rajulun tayyib. Ini dah jadi satu ayat. Di mana sadiqi itu adalah subjek, rajulun predikat, tayyib ini sifat kepada rajul. Seorang laki-laki yang baik hati. Okey. Baik. Ayat kedua macam mana dia terjemah ke dalam bahasa Arab? Ini dia. Yang hijau ni, ayat kedua ni hijau ni. Dia kata, dia suka menolong orang lain. Yuhibbu musa'adatal ghair. Ataupun asalnya yuhibbu huwa. Di sini anak gariskan di bawah ni. Adalah tu maksudnya. Okey, yuhibbu huwa musa'adatul ghair. Maknanya dia. Huwa ni dia. Yuhibbu suka. Musa'adatal ghair. Menolong orang lain. Okey, kita pergi kepada ayat ketiga. Iaitu yang berwarna biru tu. Kulla yaumin yazuru huwa jiranahu. Setiap hari dia menziarahi, dia huwa ni dia menziarahi jiran-jirannya. Okey. Itu asalnya. Tapi seperti yang kita sedia maklum, bahawa ganti nama huwa ni, dia ni, di sini samalah.
Ganti nama seperti ini kita sembunyikan saja. Kalau kita sebut pun tak mengapa. Nah, tapi dia menjadi lebih panjang ayatnya, ya. Kalau kita sembunyikan dia, ayatnya menjadi lebih ringkas. Lebih ringkas. Dan lebih sesuai dengan uslub bahasa Arab. Jadi kalau kita sembunyikan ni dia akan jadi beginilah, dia akan jadi begini. Ini jadilah ni maksudnya. Dia akan jadi begini. Dia kata sadiqi rajulun tayyib yuhibbu musa'adatal ghair kulla yaumin yazuru jiranah. Kulla yaumin yazuru jiranah. Maksudnya kita semua boleh buat ayat seperti ini, ya. Nah, kalau kita perhati di sini kita dapati ayat pertama itu adalah dalam bentuk jumlah ismiyah. Kenapa kita guna jumlah ismiyah di sini? Sebab tidak ada kata kerja. Kita tukar macam mana pun, letak ni di awal, yang ni di akhir dan sebagainya, dia tetap kekal sebagai jumlah ismiyah, ya. Sadiqi ni mubtada, rajulun khabar. Kalau dah ada mubtada, ada khabar, terbentuklah jumlah ismiyah. Baik, yang kedua kita kata dia tadi, ni. Dia suka menolong orang lain. Oleh kerana perkataan suka ni, dia merupakan kalau dalam bahasa Arab merupakan kata kerja lah, ya. Jadi oleh kerana di sana ada kata kerja, lalu kita guna jumlah fi'liyah di sini. Jumlah fi'liyah. Dengan itu kita letak dia ini selepas kata kerja, lepas suka. Jadi macam mana jadinya dalam bahasa Arab? Dia macam ni. Ni dia ni. Dia ni huwa, kan? Kita tidak lagi kita mula dengan huwa, kita mula dengan kata kerja. Jadi kita kata yuhibbu baru huwa, maknanya dia suka musa'adatal ghair, menolong orang lain. Sama juga dengan ayat yang ketiga. Di sana ada kata kerja, iaitu menziarahi. Menziarahi ini kata kerja. Jadi oleh kerana ayat ini ada kata kerja, atau dalam arti kata lain, ayat ini dia menceritakan tentang peristiwa, bukan tentang sifat. Kalau ayat pertama ni tentang sifat. Maknanya kawan saya ni sifat dia macam mana? Maknanya dia ni seorang yang baik hati. Bukan tentang peristiwa. Tapi kalau yang ni tentang peristiwa. Jadi mana-mana ayat yang menceritakan tentang peristiwa itu bermakna, kalau kita tukar kepada bahasa Arab, dia jadi jumlah fi'liyah. Suka menolong orang, menziarahi jiran, itu peristiwa. Jadi kita guna saja jumlah fi'liyah. Dengan itu, arti ketiga ayat ni hanya satu ayat saja yang kita guna jumlah ismiyah, sebab yang ni terpaksa, terpaksa, tidak ada pilihan. Kalau yang kedua ni kita tidak terpaksa, dengan itu kita pilih untuk kita guna jumlah fi'liyah. Begitu juga yang ketiga, kita tidak terpaksa menggunakan jumlah ismiyah, dengan itu kita guna jumlah fi'liyah. Okey. Baik. Seperti yang kita katakan tadi bahawa jumlah kedua, iaitu yuhibbu huwa musa'adatal ghairi, kita boleh ringkaskan lagi seperti ini, iaitu ganti nama yang ada ni kita sembunyikan saja. Huwa di sini, huwa yang ada dalam ayat ketiga pun kita sembunyikan saja. Jadi tinggal PL saja, ni macam ni, ni PL saja. Mana fa'ilnya? Fa'il dia ialah ganti nama yang tersembunyi, yang telah kita sembunyikan tu. Begitu juga di sini. Tinggal PL saja. Fa'ilnya tersembunyi selepas itu. Jadi ayat yang paling betul ialah seperti inilah. Yang akhir sekali ini. Sadiqi rajulun tayyib yuhibbu musa'adatal ghair
kulla yaumin yazuru jiranahu. Yazuru jiranahu. Yazuru ni PL kepada ziarah. Ziarah itu kata nama, masdar. Tapi PL-nya ialah zara kalau PL madhi, yazuru kalau PL mudhari'. Jadi kita guna PL mudhari' lah di sini. Sebab apa? Sebab kulla yaum, setiap hari. Okey, sekali lagi cuba kita dengar bacaannya. Sadiqi rajulun tayyib. Kawan saya adalah seorang yang baik hati. Yuhibbu musa'adatal ghair. Dia suka, kita terjemah dia tu, sekalipun kita sembunyi tapi kalau kita terjemah masih ada. Dia suka menolong orang lain. Musa'adah ni masdar kepada sa'ada yusa'idu musa'adah. Mungkin ada orang tanya, kenapa kita tak guna kata kerja? Menolong di sini. Sedangkan menolong dalam bahasa Melayu adalah kata kerja, betul tak? Sebab di sini ia berperanan sebagai maf'ul. Maknanya benda yang dia suka. Benda yang disukai. Dan kita tahu benda yang dilakukan itu adalah maf'ul dalam bahasa Arab. Dengan itu kita baca dengan baris di atas. Musa'adata, bukan ti, bukan tu. Musa'adata. Al-ghairi mudhafun ilaih lah. Jadi yuhibbu musa'adatal ghair. Kulla yaumin yazuru jiranahu. Setiap hari dia menziarahi jiran-jirannya. Okey. Oh, jiran ni rupanya bahasa Arab ya. Ya. Cuma kita orang Melayu kita pinjam. Pinjam perkataan jiran. Jiran ni jamak Ini jamak ni. Kalau mufradnya ialah jar. Kalau muzakkar lah. Kalau jiran tu laki-laki, jar. Jim alif ra. Itu aja. Kalau perempuan kita tambah tak marbutah di akhir tu jadi jarah. Jarah. Jarun laki-laki, jaratun perempuan. Seorang jiran. Kalau jiran ini beberapa orang jiran ataupun jiran-jiran. Okey. Baik, inilah ayat yang kita sepatutnya kita guna bukan yang kedua ni, bukan yang ni Walaupun yang ni masih betul dari sudut kaedahnya masih betul Orang tak boleh kata kita telah melakukan kesalahan dari segi nahwunya Tapi yang diguna pakai ialah yang ni. Maknanya huwa ni tidak disebut dalam ayat. Huwa di sini pun tidak disebut dalam ayat. Okey. Ya, biar. Ustaz, kalau saya lah pertama kali saya baca ayat kawan saya seorang yang baik hati tu, kalau saya terjemah terus sadiqi huwa tayyib, boleh ke macam tu? Boleh juga, boleh juga. Jadi tapi tak perlu kita bagi huwa di sini. Huwa ni makna dia lah. Kalau kata kawan saya, dia adalah seorang yang baik hati tak ada masalah, boleh. Tapi di sini tak perlulah I see. Itu Jadi rajulun tu terjemahan kepada seorang lah. seorang laki-laki. Rajulun atau imrah. Kalau kita tengok di bawah ni ada contoh untuk kawan perempuan. Contohnya macam ni macam ni. Ini sadiqati, kalau dia tu orang perempuan lah, kawan tu orang perempuan. Kita tak kata rajulun dah, kita kata imraatun. Seorang juga. Cuma seorang perempuan lah kan. Macam itulah. Dan sifat dia pun kena muannas juga ni. Thayyibatun. Macam tu. Okey, kita balik semula ke sini. Jadi kita kata sadiqi rajulun tayyib yuhibbu musa'adatal ghair kulla yaumin yazuru jiranahu. Cuma kalau orang Arab dia tak guna noktah lah, dia guna koma saja. Sorry. Tak tukar yang ni. Okey, jadi dia guna koma saja.
Macam tu. Rajulun tayyib yuhibbu musa'adatal ghair. Yang ni pun koma juga. Macam tu. Okey, di akhir sekali barulah dia buat noktah. Okey. Baik. Di sini kalau kita perhati ini yang kita bincang minggu lepas atau sebelum minggu lepas kayak gitu. Kata nama ni atau masdar ni, masdar kepada sa'ada yusa'idu musa'adah ya. Kenapa kita guna kata nama? Sebab ia berperanan sebagai maf'ulun bih kepada yuhibbu. Apa yang dia suka? Dia suka benda ni. Dia suka menolong orang lain ya. Masdar ini kita panggil masdar sharih. Apa makna sharih? Sharih ni maknanya jelas ya. Mana masdar dalam bentuknya yang jelas. Ada satu lagi masdar dipanggil masdar muawwal. Tak jelas. Kenapa tak jelas? Karena kalau kita tengok ya kepada perkataan tu dia bukan kata masdar, bukan kata nama. Seperti di bawah ni. Dengan tu kita buat di sini sama juga ni maknanya kita boleh guna begini macam dalam ayat ni ataupun begini dalam ayat ni. Cuma di sini kita tidak guna masdar sharih macam ni. Ini masdar sharih. Maknanya kita nampak dengan jelasnya dia ni adalah masdar daripada sa'ada yusa'idu musa'adah. Ini musa'adah kan. Yang ni masdar juga, cuma dia panggil masdar awal. Masdar muawwal ni ialah satu jumlah macam ni, jumlah fi'liyah ini kita tambah an sebelumnya. An dipanggil an masdariyah. An masdariyah maknanya an yang menukarkan mana-mana jumlah menjadi masdar. Jadi an yusa'idah inilah yang dikatakan masdar muawwal. Bukan an saja, bukan yusa'id saja, tapi an dengan PL ni yusa'id serta fa'ilnya sekali iaitu huwa yang disembunyikan tu. Tiga-tiga tu adonan itu kita panggil dia sebagai masdar muawwal. Dan adonan inilah atau gabungan inilah yang dikira sebagai maf'ul. Seperti kalau ini musa'adah tu sendiri maf'ul. Kalau sini ialah adonan itu sendiri ya. Adonan yang terdiri daripada an, PL dan fa'ilnya. Maknanya ada tiga perkataan di sini. Tiga perkataan ini membentuk satu masdar yang tidak jelas. Masdar muawwal dia panggil ya. Jadi kita boleh guna masdar sharih macam ni dan boleh juga masdar muawwal macam ni ya. Kita boleh pilih lah. Jadi kalau yang ni macam mana kita baca? Kita baca macam ni. Kita kata sadiqi rajulun tayyib yuhibbu an yusa'idal ghair kulla yawmin yazuru jiranah. Kulla yawmin yazuru jiranahu ni. Ini juga jumlah fi'liyah seperti yang kedua ni, seperti jumlah hijau ni, jumlah hijau ni. Jumlah biru dengan hijau ni sama ya. Sama dari sudut statusnya lah. Status dia adalah jumlah fi'liyah. Ini pun jumlah fi'liyah juga. Cuma jumlah fi'liyah yang ni kita dahulukan kulla yaum iaitu maf'ulun fih kepada yazuru. Mana kalau kita letak di tempatnya yang asal, dia letaknya di sini, di akhir ni. Maknanya dia mula dengan yazuru, diikuti dengan jiranahu, lepas tu barulah kulla yaum. Yazuru jiranahu kulla yaum. Dia menziarahi jiran-jirannya setiap hari. Cuma kita ambil kulla yaum ni letak di hadapan. Begitu saja. Okey. Baik, sekarang ni kita cuba
kita cuba buat ayat seperti ini, cuma kita ubah fi'il lain saja. Contohnya begini ya ni. Kena di sini ya, dalam akan buka nanti. Ini kok yang ni. Okey, ini yang tadi ni. Kawan saya seorang yang baik hati. Dia suka menolong orang lain. Setiap hari dia menziarahi jirannya. Kalau kita tukar ya. Dia suka menolong orang lain kepada dia suka menulis surat. Cuma ini ajalah kita tukar. Baik. Nah, kalau kita nak tukar kepada dia suka menulis surat, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Yang ni kekal lah kan. Sadiqi rajulun tayyib. Lepas tu? Dia suka menulis surat. Kalau tadi dia suka menolong orang lain, ini dia suka menulis surat. Yang ni je kita tukar ni. Daripada menolong orang lain kepada menulis surat. Cuba. Okey, dia jadi macam ni ya. Oh, belum ada. Okey. Kalau kita nak macam ni, nah, dia akan jadi kita kata sadiqi. Coba. Cepat. Sadiqi rajulun tayyib. Yang ni tidak berubah. Tayyib. Cuma ayat kedua tu oleh kerana kita tukar daripada suka menolong orang lain kepada suka menulis surat. Suka tetap juga yuhibbu. Apa dia menulis surat? Kitabah ya. Bukan yaktubu, bukan kataba ya. Sebab apa? Sebab ini maf'ul, sama dengan musalah tadi ya. Jadi kita kata yuhibbu kitabata. Kemudian surat apa dia? Apa dia surat? Ar-Risalah. Ar-Risalah. Jadi yuhibbu kitabatar risalah. Okey, dah selesai situ. Nah, lepas tu ada pula ayat lain ni. Sesuai dengan yuhibbul kitabatar risalah, kita tukar kepada setiap hari dia menulis beberapa pucuk surat kepada kawan-kawannya. Kulla yaum. Coba. Teruskan. Kulla yaum. Yaktubu. Betul. Yaktubu. Kulla yaum yaktubu. Asalnya yaktubu huwa kan. Tapi kita sembunyikanlah huwa tu. Jadi kita kata yaktubu. Beberapa pucuk surat. Beberapa pucuk ni maknanya jamak lah. Jamak kepada risalah. Risalah ni mufrad. Baik, jamak dia apa dia? Jamak kepada risalah. Rasailah. Rasailah maknanya beberapa pucuk surat. Mufrad dia risalah. Jamak dia rasail. Kepada kawan-kawannya ila kawan-kawan As-Sadiq ni mufrad. Jamak dia Sadiqun. Asdiqa. Sebab dah ada sebelum ni ya. Asdiqaihi. Okey, bagus. Asdiqaihi. Jadi ayatnya seperti ini jadinya. Sadiqi rajulun tayyib yuhibbu kitabatar risalah kulla yaumin tak ada yaum jatuh yaum. Kulla yaumin yaktubu rasaila ila asdiqaih. Noktah. Kata kawan saya adalah seorang yang baik hati. Dia suka menulis surat. Setiap hari dia menulis beberapa pucuk surat kepada kawan-kawannya. Okey, alhamdulillah.
Okey. Tukarlah apa sekalipun dia akan jadi macam ni lah. Katakan suka makan, kita ambil sekali lagi. Kita ambil yang ni, kita tukar kepada kata kerja lain. Pada ya, contohnya kita kata kawan saya seorang yang baik hati. Dia suka memuji orang. Tak ambil yang itulah. Dia suka minum kopi. Dia suka minum kopi. Kita ambil perkataan yang dah kita tahu. Dia suka minum kopi. Setiap hari dia minum beberapa cawan kopi. Cawan. Tak ada cak, kita guna jim ajalah. Jadi kita balik kepada nota kita. Tadi kita dah sampai kat sini kan. Jadi kita kata sadiqi rajulun tayyib yuhibbu musa'adatal ghair kulla yaumin yazuru jiranahu. Yang tadi. Ini satu cara. Cara yang kedua, kita guna masdar muawwal. Kalau di sini masdar sharih, musa'adah ni masdar sharih kepada sa'ada, yusa'idu musa'adah. Tapi yang ni kita guna masdar muawwal. Makna dia sama, i'rab dia pun sama. Sama dengan yang atas ni. Cuma bentuk perkataan saja berbeza. Kalau ini bentuk masdar sharih, ini bentuk masdar muawwal. Jadi antum boleh pilihlah sama ada nak pilih yang ni atau yang ni. Dan dua-duanya digunakan dengan banyaknya dalam bahasa Arab. Okey, baik. Bentuk kedua ni dia kata sadiqi rajulun tayyib yuhibbu an yusa'idal ghair kulla yaumin yazuru jiranahu. Kulla yaumin yazuru jiranahu. Okey, kita teruskan saja dalam nota kita. Bagaimana kalau kawan kita tu orang perempuan? Tukar je lah daripada sadiqi kepada sadiqati. Ni. Struktur ayat sama. Cuma kita sekarang ni kita tukar daripada orang lelaki kepada orang perempuan tu saja. Dan kita tengok ada beberapa perubahan lah. Antara lain, kalau tadi rajulun, sekarang dah jadi imra'atun. Kalau tadi tayyib, dia jadi tayyibah. Dah ada tak ni, tak marbutah ni. Sebab dia sifat kepada perempuan, jadi mu'annas jugalah. Baik, kalau tadi yuhibbu, sebab orang lelaki, sekarang dia jadi tuhibbu, mula dengan ta lah. Tuhibbu, kalau tadi huwa, sekarang dia jadi hiya lah. Tuhibbu hiya musa'adatal ghair. Yang ni tak berubah. Yang ni tak berubah. Musa'adatal ghair. Kulla yaumin tazuru. Kalau tadi yazuru dengan ya, sebab laki-laki, sekarang dah jadi perempuan. Jadi tazuru. Ya jiranaha. Sama juga yang kita gariskan di bawah ni, iaitu ganti nama ni, kita boleh menyembunyikannya, bahkan kita sembunyikannya itu lebih baik. Lebih menepati uslub bahasa Arab. Jadi macam ni, dia jadi beginilah. Kalau kita sembunyikan jadi macam ni. Kita kata sadiqati imra'atun tayyibah tuhibbu musa'adatal ghair kulla yaumin tazurus jiranaha. Kalau tadi jiranahu sebab dia orang lelaki, sekarang dia jadi dia perempuan. Okey. Ini kalau kita guna masdar sharih. Boleh juga kita guna masdar muawwal macam tadi jugalah. Cuma kalau guna masdar muawwal di sini, kita kena ra'im, dia punya
fi'il tu, fi'il mudhari' dia tu. Kalau tadi yusa'id, sekarang jadi tusa'id. Kalau yang ni tak berubah kan, masdar sharih ni. Nah, dia tak berubah apa-apa sebab masdar memang dia tak berubah lah. Tapi sini dia kita tukar kepada fi'il dia, mesti disesuaikan dengan muannas dia tu lah. Jadi kita kata tuhibbu an tusa'idal ghair. Kulla yaum tazuru jirana. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Dan kalau kita nak tukar, dia akan jadi macam ni lah juga. Tukarlah fi'il apa sekalipun, perbuatan apa sekalipun, inilah struktur dia. Inilah struktur. Macam tadi kita kata, dia suka, contohnya, dia suka minum kopi. Macam mana dia suka minum kopi? Tuhibbu, apa dia minum kopi? Qahwah. Syariba yashrabu tu fi'il. Tapi yang kita naknya masdar sebab ini maf'ul kan. Jadi tuhibbu syurba. Jadi kopi Ustaz, minta maaf. al-qahwa. Ya, Ustaz, minta maaf. Sila. Partisipan lain nampak ke? Skrin Ustaz berubah. Tengah nampak yutuhibu musa'adah lagi. Betul lah. Tuhibbu musa'adah. Okay. Cuma apa ni anak sebut aja ni sebab tadi kalau kita nak tulis kena tulis di Okey, baik. Maaf Ustaz. Ingat ke Ustaz tengah bagi contoh nota tu. Okey, baik. Terima kasih. Anda cuba tukar apa ni cuba tukar yang ni bukan dalam bentuk tulisan lah. Okey, jadi kita sadiqati imra'atun thayyibatun tuhibbu syurbal ghair. Kalau kita nak tulis boleh sini ya. Anda cuba tulis di bawah ni. Tak apa nanti kita padam. Anda cuba tulis kat bawah dia ni. Macam mana tu syurba tulisnya macam ni. Shin bagi dia hadapan begitu ya. Kemudian ra mati ba. Syurbal qahwati alif lam qa ha waw ta. Syurbal qahwati. Jadi kalau kita yang ni nampak kan? Nampak hang nak tulis ni? Nampak Ustaz? Ya, nampak. Jadi kalau kita tukar dengan ni, bacaannya jadi macam ni lah. Sadiqati imra'atun thayyibah tuhibbu, terus saja kepada ni. Tuhibbu syurbal qahwati. Kulla yaum tazuru jiranaha. Ataupun kalau setiap hari dia minum kopi macam mana? Coba kita skip. Setiap hari dia minum kopi. Kulla yaum. Okey, kulla yaum kekal dengan kulla yaum minum kopi. Ni kulla yaum, tulis gitu je. Kulla yaum minum kopi. Tashrab, betul. Tashrabu. Tashrabu al-qahwah. Al-qahwah macam ni juga lah. Tashrabul qahwah. Jadi kalau kita baca dia bunyi macam ni. Kita sadiqati imra'atun thayyibah tuhibbu syurbal qahwah kulla yaum tashrabu al-qahwah. Okey. Kita padam balik insya-Allah. Sebab kita ini nota kita tak boleh kita nak padam ke dia. Okey. Baik, kita terus saja ke ayat berikutnya ni. Dia sama seperti kata katakan dia. Dia sama dengan ayat ni. Maknanya kita ada pilihan di sana kita nak guna begini atau begini. Sebab dia warna sama ni. Sama saja dengan yang ni. Cuma yang ni kita guna masdar awal. Kita ada an tusa'ida. An dengan fi'il ni. Kalau tadi tak ada, sebiji aja ni. Musa'adah. Masdar je. Yang ni banyak perkataan sebab
dia bukan masdar sharih tapi masdar muawwal. Gabungan di antara an, fi'il dan fa'ilnya sekali. Itu dianggap sebagai masdar muawwal. Okey, jadi sadiqati imra'atun thayyibah tuhibbu an tusa'idal ghair, afwan. Betul lah. Tusa'idu an tusa'idal ghair kulla yaumin tazuru jiranha. Okey, tadi kita nak tukar kepada dia suka minum kopi. Macam mana kalau kita nak buat dalam bentuk ini? Dalam bentuk ini. Dia suka minum kopi dalam bentuk ini, dalam bentuk masdar. Cuba. Aha. Tashraba. Tuhibbu an, tu kena ada tu an, an tashraba, betul. Kenapa jadi ba ni pula ni? An. Sebab ada an. Okey, bagus. PL mudhari', ini PL mudhari' kan? Tashrabu ni PL mudhari'. Apabila ada an sebelum dia, an ni dia telah menukarkan baris daripada bu kepada ba. An tashraba al-qahwata. Baik. Kalau antum perhati, kalau antum perhati, tadi musa'adatal ghairi. Masa kita guna masdar sharih tadi, al-ghair ni dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi bawah lah, majrur. Tapi di sini al-ghaira, nampak tak baris ra tu? Sebab apa? Sebab dia dah jadi maf'ul kepada yusa'id, tusa'id ni. Kalau maf'ul mesti baris di atas. Kalau di sini dia mudhafun ilaih, di sini dia jadi maf'ul. Sebab tu barisnya berbeza tu kan. Musa'adatal ghairi. Ini tuhibbu an tusa'idal ghaira. Kalau kita kasih yang ni lebih mudah, guna yang ni. Kalau yang ni lebih mudah, guna yang ni. Kita ada pilihan. Tapi kita kena pastikan apa ni yang kita guna tu betul lah. Okey. Kulla yaumin tazuru jiranahu. Yang ni pun sama. Kalau kita tukar kepada setiap hari dia minum kopi, kita kata kulla yaumin tashrabu. Bukan tashraba lagi. Sebab apa? Sebab sini tidak ada an. Kulla yaumin tashrabul qahwata. Qahwata juga. Sebab dia maf'ul. Ini maf'ul kepada tashrabu. Okey. Boleh padam yang ni? Okey, padam. Okey, padam. Okey, kita terus turun ke bawah. Baik, kalau tadi mubtada'nya sadiqati. Kawan saya. Sekarang ni saya sendiri mubtada'. Okey. Satu ayat sama lagi, masih sama. Cuma kita tukar perkataan-perkataan dalam ayat. Okey, kalau saya seorang yang baik hati. Itu ajalah ana. Ana rajulun thayyibun. Ana rajulun thayyib. Saya adalah seorang yang baik hati. Lepas tu, saya suka menolong orang lain. Kalau tadi dia, sekarang saya. Jadi macam mana kita kata? Uhibbu. Asalnya uhibbu ana lah ya, tapi kita boleh nak zahirkan ana ni. Dengan tu, dia potong ana tu. Sebab memang tak boleh nak zahir seperti huwa. Kalau huwa tu memang boleh. Boleh. Walaupun lebih baik tidak dizahirkan. Kalau di sini, kalau dalam bahasa fiqh haram kita zahirkan. Maksudnya kita mesti sembunyikan. Jadi kita kata uhibbu musa'adatal ghair kulla yaum azuru. Kalau tadi yazuru sebab dia sekarang ni saya. Jadi kita mula dengan hamzah. Azuru jirani, kawan saya. Ya ni saya lah.
Okey. Baik. Jadi apabila kita buang, kita sembunyikan ana, dia akan jadi macam inilah. Dia jadi macam ni. Ana rajulun tayyib uhibbu musa'adatal ghair kulla yaumin azuru jirani. Kulla yaum azuru jirani. Ini ayat yang mesti kita gunakan dalam makna inilah. Makna saya seorang yang baik hati, saya suka menolong orang lain, setiap hari saya menziarahi jiran saya. Ini dia ayat yang paling betul. Maknanya ana tidak dizahirkan. Okey. Ini kalau kita guna masdar sharih, sama juga. Kita boleh guna masdar muawwal. Tapi kalau masdar muawwal kita kena tengoklah fi'il mudhari' yang kita gunakan tu mula dengan apa. Kalau saya mula dengan hamzah. Kalau tadi mula dengan ya, sebab dia kan. Itulah. Jadi kita kata ana rajulun tayyib uhibbu an usa'idal ghair kulla yaum azuru. Juga kita mula dengan hamzah ya. Azuru jirani. Pilihlah sama ada kita nak guna dalam bentuk ini iaitu masdar sharih ataupun dalam bentuk ini masdar muawwal. Dua-dua betul. Okey. Baik, kalau ana tu pula orang perempuan. Orang perempuan yang bercakap kat sini. Jadi dia kena kata ana mra'atun tayyibah. Saya seorang yang baik hati. Uhibbu yang ni sama. Yang ni sama ya, sama dengan orang lelaki tadi. Sebab apabila ana dia akan jadi sama kecuali kalau kata sifat ya. Kata sifat ni dia kena muannas lah ya. Tapi kalau fi'il uhibbu juga, kalau tadi pun uhibbu, yang ni pun uhibbu. Kemudian kalau tadi azuru, ini pun azuru juga. Sedangkan di sini laki-laki, di sini perempuan ya. Yang ni tak ada beza. Bezanya yang ni aja. Kalau tadi rajulun tayyib, sekarang ni imra'atun tayyibah. Okey, kita balik kepada minum kopi tadi. Macam mana? Kalau minum kopi tadi macam mana? Sama juga ya. Maknanya fi'il dia tidak berubah. Maknanya kita kata ana imra'atun tayyibah uhibbu syurbal qahwah kulla yaumin ashrabul qahwah. Sama juga. Ya. Okey, baik. Berulang ke? Berulang ya, tak apalah. Ana mar'atun thayyibah wa uhibbu musa'alatal ghair kulla yawmin azuru jirani. Ana mar'atun thayyibah wa uhibbu an usa'idal ghair kulla yawmin azuru jirani. Ya. Cuma di sini masdar sharih, di sini masdar muawwal. Jadi kita boleh pilih sama ada nak guna ayat seperti ini atau ayat seperti ini. Dua-dua sama. Dari segi makna, dari segi i'rab, struktur ayat semuanya sama. Okey. Baik. Macam mana kalau jamak? Jamak ni ramai. Kawan-kawan saya. Tadi kawan saya saja. Seorang. Ini kawan-kawan saya. Orang-orang yang baik hati. Mereka suka menolong orang lain. Setiap hari mereka menziarahi jiran-jiran mereka. Okey. Baik, kita tukar sajalah. Daripada sadiqi kepada asdiqai. Oleh kerana mubtada' ni ramai, khabar mesti ramai juga. Takkanlah kawan-kawan di sini seorang laki-laki. Tidak. Kenalah laki-laki yang
Asdiqai rijal. Ini jak kerajaan ni. Beki. Baris tu baris rak. Baris di bawah bukan baris. Bukan kepada rijal. Asdiqai rijalun tayyibun. Sifat dia pun mesti jamak juga, mesti sama dengan mausuf dia, sama dengan benda yang disifatkan itu ataupun tuan punya sifat tu. Oleh kerana ini jamak, dia pun jamak juga. Oleh kerana ini jamak muzakkar, dia kena jamak muzakkar juga. Okey, jadi asdiqai rijalun tayyibun yuhibbuna musa'adatal ghair. Ini yuhibbun. Tadi kalau tadi yuhibbu huwa, ini yuhibbu kemudian waw. Ini waw ni ganti nama kepada ramai laki-laki ataupun mereka mereka. Ini waw ni makna dia mereka. Mereka suka menolong orang lain. Yuhibbuna musa'adatal ghair. Kulla yaum yazuruna. Ni. Mereka. Kulla yaum yazuruna jiranahum. Hum ni mereka. Okey. Baik. Seterusnya dia kata asdiqai rijalun tayyibun yuhibbuna an yusa'idu. Cuba tengok. Kalau tadi kita guna masdar sharih. Ini masdar muawwal. Kalau kita guna masdar muawwal, kita kena ambil kira bahawa fa'ilnya tu waw tadi tu. Macam ni lah, macam waw ni ini ganti nama kepada ramai laki-laki. Baik. Dia kata yuhibbuna an yusa'idul ghair. An yusa'idul ghair. Kulla yaumin yazuruna jiranahum. Yang lain sama, cuma bezanya di sini. Di sini musa'adah, di sini an yusa'idu. Mungkin kalau ada pertanyaan kat sini lah kot. Kenapa dia tak jadi yusa'iduna? Betul tak? Kalau di sini dia ada an. Oleh kerana ada an, PL itu dia jadi mansuba. Kalau PL biasa, alamat nasab dia baris di atas. Tapi PL ini sudah bersambung dengan wawul jamaah dipanggil. Iaitu ganti nama kepada ramai laki-laki. PL mudhari' seperti ini sudah digelar sebagai PL5. Pernah dengar tak istilah PL5? Al-af'alul khamsah dalam bahasa Arab. Al khamsah. Pernah dengar tak? Pernah. Jadi PL5 tanda dia mansub bukan lagi baris di atas, tetapi buang nun. Asal dia nun kat sini ni. Nun macam tu Tapi oleh kerana dia ni mansub, jadi nun ni tak ada. Sebab apa nun ni tak ada? Sebab dia tidak marfu' lagi dah. Sedangkan nun ni tanda dia marfu', tanda dia baris depan. Apabila kita buang nun, kita gantilah dengan alif tu Okey, jadi dengan itu kita kata yuhibbuna an yusa'idul ghair. Baik. Habis di sini nun masih ada ni. Iyalah sebab yang ni tidak ada an sebelum dia, nampak? Jadi dia masih marfu'. Alamat rafu' dia ada nun. Begitu juga di sini. Kulla yaum yazuruna. Ini pun marfu' ni. Kenapa? Sebab tidak ada an sebelum dia. Jadi marfu' lah dia. Kalau marfu', kena adalah nun ini. Sebab nun adalah alamat rafu' kepada PL5. Kalau PL5, semasa dia marfu', kena sebut nun ini. Tapi kalau dia tidak marfu', sama ada dia mansub atau majzum, nun ini hendaklah dibuang. Seperti ini. Seperti ini.
Jadi kita kata yuhibbuna an yusa'idul ghaira kulla yaum yazuruna jiranahum. Jadi kita tengok makna dia sama. Daripada atas tadi sampai sekarang ni makna ayat sama. Cuma yang bertukar adalah mubtada. Mubtada sekarang ni jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Maknanya ramai orang laki-laki. Oleh itu ganti namanya adalah waw. Waw. Ini ganti nama kepada ramai laki-laki. Ganti nama inilah di i'rab sebagai fa'il kepada fi'il ini. Contohnya yuhibbuna ni ini fi'il dan fa'il sekali. Maknanya ini jumlah lah ni. Ini adalah satu jumlah. Jumlah lengkap ni. Sebab apa? Sebab ada fi'il iaitu yuhibbu. Ada fa'il iaitu waw. Mereka. Mereka suka. Mereka suka. Jadi kat di sini. Ini adalah jumlah. Yang terdiri pada fi'il setakat dal tu. Yusa'id. Dan fa'il iaitu waw. Jadi kalau dah ada fi'il dan ada fa'il. Terbentuklah jumlah. Nama dia jumlah fi'liyah. Cuma jumlah ini sudah pun lebur menjadi isim dengan sebab adanya bahan kimia. Itu dia. Baik, kenapa kita leburkan dia? Kenapa kita tukar dia kepada isim? Sebab ini adalah maf'ul. Kalau maf'ul mesti isim. Ingat tak baru ni? Nak jadi maf'ul, pastikan dia itu adalah isim. Oleh kerana yusa'iduna ni jumlah, dia tak boleh jadi maf'ul. Nak jadi maf'ul kena isim. Dengan itu kita taruhlah bahan kimia ini supaya jumlah ni bertukar menjadi isim. Baru boleh jadi maf'ul. Faham? Okey, alhamdulillah. Jadi kita tengok mufradnya. Ini mufrad muzakkar. Ana rajulun tayyib. Sadiqi rajulun tayyib. Ini mufrad. Mufrad kemudian ni kawan saya. Pergi kepada saya masih lagi mufrad. Pergi kepada saya perempuan masih lagi mufrad, ya. Baik, kita tengok pula jamak. Jamak ini kawan-kawan saya. Ada jadi macam inilah asdiqai, lepas tu ya, ganti nama bukan ganti namanya hendaklah hendaklah digunakan dengan cara yang betul lah, ya. Ganti nama kepada ramai laki-laki, wow. Okey. Baik, sekarang ini kita pergi pula kepada ramai perempuan. Makna dia sama lagi. Makna dia masih sama. Kawan-kawan saya. Cuma ini kawan-kawan perempuan lah. Jamak kepada sadiqah. Sadiqatun. Sadiqatun. Saya. Ya, ni lah. Jadi sadiqati. Kawan-kawan saya. Mana kawan-kawan perempuan lah. Nisa. Nisa ni jamak kepada imra'ah. Tak ada hubungan langsung dengan imra'ah. Ya, ini di antara perkataan yang jamaknya tidak ada hubungan dengan mufrad dia. Mufrad lain, jamak dia lain. Kalau orang lelaki, rajul, rijal masih sama kan? Ini tak ni. Imra'ah jadi nisa. Nisa ni ramai orang perempuan. Jadi kita kata kawan-kawan saya adalah orang-orang perempuan yang baik-baik. Yuhbibna. Ini ganti nama kepada ramai perempuan. Non niswah dipanggil. Yuhbibna. Musa'adatul ghair. Kullayum yazurna. Ini dia. Ganti nama kepada ramai perempuan. Jiranahun. Hun ni pun adalah ganti nama kepada ramai perempuan. Cuma ini, baik ada juga orang tanya, kenapa? Ini tidak hunna, di sini hunna. Kenapa?
Ini ganti nama yang menjadi fa'il. Maknanya tempat dia tempat rafu' orang panggil. Tempat rafu'. Sedangkan hunna di sini adalah ganti nama yang bukan rafu' tapi sama ada dia nasab ataupun jar. Ya. Kita guna hunna. Gitu. Baik, di sini dia tidak rafu' di sini. Dia ni berada di tempat jar. Sebab apa jar? Sebab dia mudhafun ilaih. Jiran mudhaf, hunna mudhafun ilaih. Tapi di sini fa'il. Kalau fa'il marfu' dengan itu kita guna nun. Ya. Sama juga dengan muzakkar tadi, muzakkar. Kalau ini dhamir rafu' dia panggil. Sebab dia jadi fa'il. Kalau jadi mudhafun ilaih, majrur, kita guna hum. Tak guna waw dah. Kita guna hum. Sebab jiran mudhaf, hum mudhafun ilaih. Maknanya mereka belaka, sini pun mereka, di sini pun mereka, ya. Cuma ini mereka semasa jadi fa'il, ini mereka semasa jadi maf'ul. Okey. Boleh tak? Okey ni. Sekarang ni jamak untuk orang bercakap ganti nama pertama. Kami. Kalau mufrad, saya kan? Ini kami. Kami orang-orang yang baik hati. Apa dia? Kita kata nahnu. Oleh kerana nahnu ni ramai, dengan itu ramai juga dia punya khabar dia. Rijal. Orang-orang. Sifat dia pun mesti jamak juga. Tayyibun. Kemudian PL mudhari' dia dimula dengan nun. Nuhibbu. Mana fa'il dia? Nahnu. Cuma tak boleh disebut. Mesti disembunyikan. Dengan tu dia potong. Nah. Nuhibbu musa'adatal ghair kulla yaum nazuru. Sama. Kita mula dengan nun. Maknanya fa'il dia nahnu. Jiranana. Nah, ini pun kami juga. Nah, cuma ini di tempat jar, ya. Mudhafun ilaih. Jiran mudhaf, mudhafun ilaih. Okey. Seterusnya nahnu rijalun tayyibun nuhibbu musa'adatal ghairi kulla yaum nazuru jiranana. Nahnu rijalun tayyibun nuhibbu an nusa'idal ghair. Ini seperti data tadilah, ya. Kalau yang ini kita guna masdar sharih. Di sini kita guna masdar muawwal. Dua-duanya masdar. Kenapa masdar? Karena ini maf'ul. Maf'ul dia mesti isim. Kalau isim, masdar lah. Masdar tu isim lah. Okey. Baik. Kalau ramai, nahnu ni apa ni orang perempuan pula macam mana? Dengan tu dia kata nahnu nisa'. Nahnu nisa'un tayyibat. Nisa' ramai. Kalau seorang, imra'ah. Ana imra'atun tayyibatun. Sekarang ni nisa' tayyibat. Mesti jamak juga. Macam nisa' juga. Nuhibbu sama. Yang ni sama dengan muzakkar tadi. Sama dengan laki-laki. Nuhibbu juga. Nuhibbu musa'atal ghair. Yang lain tak berubah. Na pun na juga. Kami. Okey, baik. Ini pun sama. Nahnu nisa' tayyibat nuhibbu musa'adatal ghair kulla yaum nazuru jiranana. Ini kita guna masdar sharih. Yang ini pula kita guna masdar muawwal. Jadi yang ini mungkin tidak ada bezanya antara laki-laki dan perempuan. Tadi pun macam ini juga. Nuhibbu musa'adatal ghair, nuhibbu an nusa'idal ghair. Ini tak berubah. Kalau kami lah, kami ke, ana ke, ya. Maknanya kalau ganti nama orang pertama, PL-nya akan menjadi sama. Ya, tidak ada bezanya. Okey, habis tu. Jadi kita
tahulah jelas ke tak jelas. Yang penting maknanya itu dia perbezaan di antara mufrad ramai, jamak, laki-laki dan perempuan. Jadi kita dah tengok perbezaannya. Jadi kalau kita tukar kepada kata kerja lain pun macam ni lah juga dia punya bentuknya ataupun dia punya struktur dia. Ayat kitab ayat macam ni juga. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada kita balik semula kepada perbualan yang tak sempat kita buat lagi tu. Ini dia perbualannya. Nah. Okey, kita terus saja pada perbualan kita Okey, perbualan ini adalah di antara Muhammad dan Saleh. Nah, Muhammad kata indi khabarun sarun. Ini kalau kita balik semula kepada muka surat 108 108. Boleh buka nota kita muka surat 108 perbualan baru ni. Yang tak sempat kita buat baru ni. Okey, kita tengok ayat-ayatnya macam mana. Dia kata indi khabarun sar. Ini jumlah apa ni? Jumlah ismiyah. Sebab apa? Sebab ianya terdiri daripada mubtada dan khabar. Mana mubtada ini dia? Dipanggil mubtada muakhar. Mubtada yang ditakhirkan. Yang dikemudiankan. Kemudian indi ini pula, ini khabar dia. Dipanggil khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Dan biasanya kalau mubtada kepada khabar yang didahulukan macam ni, dia datang dalam bentuk nakirah. Biasanya mubtada ni makrifah kan? Dia datang dalam bentuk nakirah. Okey, dia kata indi khabarun sar. Indi ni makna dia saya ada ataupun di sisi saya. Inda ni di sisi. Ya ni saya lah, di sisi saya. Maknanya saya ada lah. Saya ada khabarun suatu berita sarun yang mengembirakan. Kalau kita terjemah dengan cara mudah, kita kata berita gembira. Saya ada suatu berita gembira. Maknanya berita yang mengembirakan. Wahai saudaraku. Yang ni pun kita boleh buat ayat lain. Dengan struktur yang sama. Contohnya, saya ada sebuah kereta baru. Contohnya macam mana? Indi. Macam mana? Sebuah kereta baru. Indi. Kereta, apa dia kereta? Sayyaratun jadidah. Indi sayyaratun jadidah. Okay, saya ada sebuah kereta baru. Baik. Kalau saya ada sehelai baju baru, indi saubun jadida. Kalau saya ada sebuah rumah besar, indi baitun kabir. Struktur ayat sama je. Maknanya di sini kata nama, lepas tu diikuti dengan kata sifat. Mana suatu berita yang mengembirakan. Yang tu menunjuk kata sifat lah. Saya ada sebuah rumah yang besar. Baitun kabir. Saya ada sebuah kereta yang baru. Indi sayyaratun jadidah. Kalau saya ada orang kata seorang kawan yang baik hati. Macam mana tadi? Coba. Saya ada seorang kawan yang baik.
baik hati. Tadi baik hati tadi apa dia? Tayyib apa? Okey, coba sebut. Indi asdiqu tayyib. Kalau asdiqa tu dah ramai tu beberapa orang kawan. Sadiq. Sadiqun Indi tayyibun. sadiqun tayyibun. Tayyib. Okey. Indi sadiqun tayyib. Cukup. Indi sadiqun tayyib. Okey. Kalau saya ada apa ni orang kata seorang anak kecil. Anak apa dia anak? Tiflun. Tiflun kecil. Tiflun ni kanak-kanak. Anak apa dia anak? Waladun. Indi waladun kecil. Saghir. Indi waladun saghir. Indi waladun saghir. Kalau anak perempuan kecil? Indi waladatun. Dia tak jadi waladun, dia kata bintun. Bintun. Indi bintun Bintun saghiratun. Betul. Indi bintun saghirah. Indi ibnatun boleh. Indi ibnatun saghirah boleh. Indi bintun saghirah boleh. Dua-dua boleh. Cuma waladatun tak ada. Dia tak waladun betul. Waladun anak laki-laki. Yang ni dia tidak muannas walad. Dia kena cari perkataan lain. Dia kena bint. Kata haza walad, haza bint. Haza walad, hazihi bint. Macam tu. Hazihi bint. Okey. Apa lagi? Ya, saya ada sebatang kereta besar. Saya ada sebuah kereta besar. Coba. Indi sayaratun kabirah. Okey, indi sayaratun kabirah. Indi sayaratun kabirah. Nah. Baik, kalau awak pula, awak ada suatu berita gembira. Indaka khabarun sar. Indaka khabarun sar. Awak ada sebuah kereta besar. Indaka sayaratun kabirah. Indaka sayaratun kabirah. Baik, kalau kita nak tanya adakah awak mempunyai sebuah kereta ataupun adakah awak mempunyai kereta? Contohnya, awak ada kereta kah? Coba. Hal indaka sayyarah? Begitu je. Hal indaka sayyarah? Dia mau jawab, na'am, indi sayyarah. Gitulah ya. Nah, jadi semudah itulah ayat-ayat dalam bahasa Arab. Okey, kita terus pada solah. Jadi apabila dia kata, Muhammad kata saya ada berita gembira, lalu dia pun tanya, mahu, apa dia? Mahu, apa dia? La'allahu yasurruna jami'an. Dia kata mudah-mudahan, la'alla ni mudah-mudahan. Mudah-mudahan ataupun semoga yasurruna, ia mengembirakan kita, kami ni. Ni kami. Kata mudah-mudahan ia mengembirakan kita semua sekali ya. Jami'an ni semua kita. Insya-Allah. Okey. Muhammad kata macam mana? Dia kata yasurruni wa yasurruk. Dia boleh mengembirakan saya dan juga mengembirakan awak. Aidan ni juga Aidan ni juga. Dia boleh mengembirakan saya dan mengembirakan awak juga. Macam tu. Okey, Saleh pula dia kata qul li ya akhi. Qul ni kata suruh daripada qala yaqulu. Qul qala yaqulu qul. Ingat tak cara kita nak buat fi'il amar hari itu, kata suruh hari itu, ingat tak? Kita matikan atau buangkan.
Kita kena mula daripada PM madi ke PM mudhari'? Qala yaqulu. Dalam PM madi. Mudhari'. Jangan mula daripada PM madi, kena cari PL mudhari'. PL mudhari'. Contohnya macam ni lah, kita pinjam sekejap tempat ni. Lepas tu kita ke Padang lah. Baik, apa dia PL mudhari' pada qala? Yaqulu. Yaqulu ya. Naam. Qaf bagi depan lah. Kemudian waw kan? Wow. Wow. Waw ni bagi matilah. Kemudian lam. Lam ni bagi depan lah. Sebab dia PM mudhari' dia marfu' kan? Okey, ini PM mudhari' pada qala. Jadi yaqulu. Kita nak buat PM cukup senang, cukup mudah. Apa ni? Kita langkah 2 langkah. Langkah pertama apa dia? Buang yang pertama tu. Buang. Farah mudhara'ah ni, ya ni. Kita buang. Okey, buang dah. Lepas tu langkah kedua. Matikan huruf akhir. Huruf akhir sini lama. Matikan saja. Matikan saja. Macam tu. Itulah dia PL amar. Cuba baca. Ul. Tak boleh baca tu. Tak boleh baca. Sebab ada 2. Wow, tu mati. Huruf mati. Dia panggil iltiqa'us sakinain. Dalam tajuk ni ada iltiqa'us sakinain. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, kita buang mana satu yang lebih lemah. Kita buang huruf sakit. Macam kalau kita ada 2 kaki, kita nak potong satu, kita nak potong yang sihat ke yang sakit? Yang sakit. Potong yang sakit. Tinggal yang sihat. Di antara dua ni, wow ni lah yang sakit sebab dia ni harah hilak kan. Hilak ni sakit. Dia harah hilak ni ada 3. Ada 3 je dalam bahasa Arab. Iaitulah waw, alif dan ya. Ni harah hilak dia panggil. Harah sakit. Jadi kalau kita nak buang salah satu, kita buang harah hilak lah. Harah hilaknya waw, buang je. Buang. Tinggal lah. PL amar. Inilah dia cool ni. Nampak? Itulah PL. Maknanya, kalau yaqulu tu dia berkata. Jadi kalau dia jadi PL amar macam ni, katakanlah. Maknanya, cakaplah. Begitu. Okey. Baik, kita balik semula. Jadi, qul li ya akhi. Katakan kepada saya, wahai saudaraku. Maknanya, bagi tahulah saya ni, wahai saudaraku. Mahu, apa dia? Qad ja'altani la asbiru li sama'ih. Qad sesungguhnya, ja'alta awak telah menjadikan ni saya, awak telah menjadikan saya la asbiru. Tidak dapat sabar. Tidak bersabar lagi dah. Li sama'ihi untuk mendengarnya. Awak buat saya ni tak sabar lagi nak dengar khabar gembira. Tak apa dia ni, khabar gembira ni kan. Dia pun ceritalah. Dia kata innaka satahsulu. Dia kata sebenarnya inna ni sesungguhnya kalau kita orang Kelantan sebenarnya lah. Sebenarnya awak ni kata dia satahsulu akan mendapat, akan memperolehi. Sebab ala ni sebab dia tahsulu sentiasa ala lah. Awak akan mendapat sebuah motosikal baru. Darajah nariyah jadidah. Jadidah ni baru. Darajah nariyah ni motosikal. Sebuah motosikal baru. Khilal ayyamin qadimah. Khilal ni dalam beberapa hari. Ayam ni beberapa hari. Sebab apa? Sebab ni jamak kepada yaum. Yaum satu hari. Ayam beberapa hari. Qadimah yang akan datang. Qadimah ni yang akan datang. Maknanya beberapa hari akan datanglah. InsyaAllah. Maknanya dia kata, sebenarnya awak akan dapat sebuah motosikal baru dalam beberapa hari ke depan ni. Okay. Jadi Saleh pun terkejutlah. Dia kata, Maza qult ya Muhammad? Awak cakap apa ni, wahai Muhammad? Kaifa ahsulu ala darrajatin nariyah? Bagaimana saya boleh dapat motosikal baru? Jadi dah baru. Walaisali. Sedangkan awal ni bukan mana dan. Sedangkan. Dia panggil wawul hal. Dia panggil wawul hal. Sedangkan kata dia, saya tidak mempunyai. Li ni mempunyai.
Saya mempunyai. Laisa ni tidak. Maknanya, sedangkan saya tidak mempunyai sekarang ini ma yakfi li syira'i darrajatin hawaiyah, apa yang ataupun duit yang cukup. Ma di sini dalam konteks ini duit lah. Nah, duit yang cukup untuk lam ni, untuk syira' ni membeli darajah hawaiyah ni basikal. Kalau tadi darajah nariyah motosikal. Ni darajah hawaiyah basikal. Nah, bezanya, yang ni hawaiyah, hawa ni daripada perkataan hawa ni angin. Nar ni nariyah daripada perkataan nar, api. Yang ni maknanya darajah yang menggunakan api, ini darajah yang menggunakan angin. Itu istilah je lah istilahnya. Yang itu terjemah satu macam tu. Membeli, Ustaz. Syira' ini masdar kepada ishtara yashtari syira'. Isi masdar dipanggil. Tak ada. Oleh kerana lam ni haraja, selepas haraja mesti kata nama, betul tak? Dengan tu dia tak guna yashtari. Sebab yashtari tu dia guna syira', dia guna isim. Masdar. Dia guna masdar. Isim masdar dia panggil. Bi syira'i darrajatin hawaiyah, untuk membeli sebuah basikal je. Okey, lepas tu dia kata haddik nafsak. Nah, haddik ni maknanya tenangkan. Nafsak ni diri awak, maknanya bawa bertenang lah, kata bawa bertenang. Wala tusghil balak. Jangan kamu sibuk berfikir apa-apalah. Balak ni fikiran. Tusghil ni menyibukkan. Maknanya jangan kamu sibuk duk mikirlah. Innaka lan tadfa'a walau filsan wahida. Sebab apa? Sebenarnya kamu tidak akan. Lan ni tidak akan menafikan masa depan. Sebenarnya kamu tidak akan membayar walaupun satu sen, satu filis. Filis ni sen lah kalau kita orang Melayu ni. Wahidan satu. Nah, dia kata sebenarnya kamu tidak akan membayar walaupun satu sen. Innaha hadiyah. Sebenarnya dia merupakan satu hadiah. Hadiah ni hadiah lah. Innaha hadiyatun min muhsinin. Hadiah daripada seorang dermawan. Muhsin ni daripada perkataan Hasan. Hasani baik. Maknanya daripada seorang yang baik. Yang buat baik. Orang yang berbuat baik. Maknanya kita panggil dermawan lah. Innaha hadiyatun min muhsinin. Ia merupakan satu hadiah daripada seorang dermawan min ikhwana, di kalangan puak-puak kita lah, di kalangan ikhwah kita. Jadi Soleh pun dia ucaplah alhamdulillah. Cuma dia teringat. Mula-mula tu alhamdulillah lagi dah. Lepas tu dia marah kat Muhammad, sebab dia ingat Muhammad duk minta sedekah kata ya. Dia kata lakin, tapi kata dia, hal araqta ma'a wajhik min ajli, adakah awak sanggup menebalkan muka awak, maknanya buat sifat malu mak ni air, wajah ni muka. Maknanya dia kata, adakah awak sanggup menumpahkan air muka awak min ajli, kerana saya. Qum tabit tasawwul li musa'adati. Dia kata awak telah minta sedekah ya. Minta sedekah. Macam Tok Paki itulah, Tok Paki Paki minta sedekah. Tasawwur ni minta sedekah. Li musa'adati, untuk menolong saya. Awak sanggup, kata dia, meminta sedekah untuk menolong saya. Tak apalah, itu cerita dia lah. Yang penting, ini dia perbualan di antara Muhammad. Baik, kita nak berbual. Okay, kita dah baca dah baru ni. Okay, sekarang ni kita nak bual lah. Ana Muhammad antum Saleh. Terus saja kita berbual. Okey. Indi khabarun sarun ya akhi. Mahu la'allahu
Yasurruna jami'a insya Ya Allah. Allah. Yasurruni wa yasurruka aidha. Qul Qul li li ya akhi ma hu qad qad ja'altani ja'altani la asbiru li sama'i إنك ستحصل على دراجة نارية جديدة خلال أيام قادمة إن شاء الله. ماذا قلت يا ماذا محمد؟ قلت يا محمد كيف أصل أحصل على على الدرجات درجات نارية نارية جديدة وليس لي الآن ما يكفي لشراء دراجة هوائية. أوكي. حدد نفسك ولا تشغل بالك، إنك لن تدفع ولو فلسا واحدة، إنها هدية من محسن من إخواننا. الحمد لله. لكن هل أردت ماء وجهك من أجلي؟ كنت بتسول لمساعدتي. لمساعدتي. Ya. Okey, tukar pula. Antum pula Muhammad, ana Saleh. 1, 2, 3. إني خبر سار يا أخي. ما هو؟ لعله يسرنا جميعا إن شاء الله. يسرني ويسرك أيضا. قل لي يا أخي ما هو؟ قد جعلتني لا أصبر لسماعه. إنك ستصعد درجات درجة نارية جديدة خلال أيام قادمة إن شاء الله. ماذا قلت يا محمد؟ كيف أحصل على الدراجة النارية الجديدة؟ وليس للآن ما يكفي لشراء دراجة هوائية. هدئ نفسك ولا تشغل بالك، إنك لن تدفع ولو فلسا واحد، إنها هدية من محسن من إخواننا. الحمد لله. لكن هل أرقت ماء وجهك من أجلي؟ قمت بالتسول لمساعدتي. Tak apalah, dia ada lagi lah tu lepas tu ya. Tapi dia berhenti. Okey, baiklah, kita dah dah lebih dah 1 minit ya. Kalau kita kalau dipanjangkan umur, kita akan berjumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kita tangguh dulu kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Nas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu bis-salihati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ahlan.